tutup seketika tentang COVID-19 ini dan kita nak masuk satu lagi isu ni. Betul. Aduhai. Dalam kita Masih berperang, lagi. Masih lagi. perang COVID-19 ini. Ni apa tragedi Oktober betul tak? Ya, dia kalau saya hanya meminjam kata-kata di media sosial mengatakan bahawa seperti acara bulanan di Selangor. Dengan masalah isu air, Ya. akan air ini, dan kita tahu sejak dari 2 hari yang lepas berkenaan dengan satu lagi kawasan di Selangor, membabitkan banyak sangat kawasan, tetapi loji di bahagian Sungai Semenyih yang dilaporkan berbau. Puncanya adalah kerana cuci reban itik dan angsa secara besar-besaran. Salah satu punca dan menyebabkan 273 kawasan alami gangguan bekalan air. Dan ini telah pun disahkan oleh pihak Air Selangor dan mengatakan bahawa masih lagi belum dapat memberikan tempoh ataupun tarikh sebenar bila loji ini akan boleh beroperasi sepenuhnya kembali. Dan ini yang membimbangkan dan menimbulkan sedikit kerisauan lah kepada kawasan-kawasan yang terjejas ini. Dan kita ingin bersama dengan salah seorang penonton Malaysia hari ini dan juga personaliti lah. Yang ditonton juga lah. Yang ditonton juga lah, yang dipandang juga. Iaitu Naim Daniel berada bersama dengan kita di panggilan video untuk antara yang terkesan juga dengan kawasan dan juga masalah yang membabitkan bekalan air ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Naim berada di mana? Saya berada di Eco Hill Semenyih. Di Semenyih, betul-betul di Semenyih ni. Ya. Jadi kawasan dia terbagi kepada 4 wilayah yang terjejas. Ya. Di wilayah Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang dan juga termasuk Semenyih jugalah kan. Okey, jadi Naim Daniel, kalau walaupun tak ada air tapi saya nampak wajah berseri-seri. Mungkin sebab air sembahyang subuh tadi masih lagi ada. Okey Naim, jadi boleh cerita sikit macam mana hari ini? Air bagaimana? Masih kecil ke atau bagaimana? Dia dah start kecil daripada semalam pukul 12 tengah hari and kita dah ada datang lori air, dah datang nak bagi air and kita orang just prepare apa yang patut. Tambah-tambah sebab macam ni kat rumah boleh kucing semua kan. So memang kita orang perlukan lebih pada kucing punya minuman air dan sebagainya untuk kita orang pun untuk nak mandi apa semua. But for now, sebab Naim sekarang sedang tinggal seorang dekat rumah di mana Naim punya family lain semua dekat Melaka. Sebab Naim ada kerja, tak dapat balik. So itulah, bekalan air itu cukup untuk Naim seorang. Ya. Dan Naim melihat pada situasi ini bagaimana dengan kawasan perumahan tersebut? Adakah jiran-jiran juga mengadu permasalahan yang sama? So far, Naim nampak kita semua masih kekal tenang kat sini. Tapi dekat grup WhatsApp perumahan tu memang dah sibuk hantar sebarang ni lah kita kata notifikasi dan sebagainya kan. So memang kita sama-sama aware dan kita orang dapat heads up awal untuk sama-sama kita prepare lah bekalan air yang cukupnya. Ni Naim nampak banyak sangat ni beli air mineral ni. Adakah bergantung kepada air mineral ni untuk menguruskan diri ni? Somehow ada juga. Tapi macam yang cakap tadi, dekat rumah sekarang kapasiti tak ramai sebab ni seorang. Jadi untuk bekalan air sehari 2 ni untuk Naim insyaAllah cukup memadai lah. Kita tak adalah nak membazir dan sebagainya kan. Ya, maksudnya di kawasan perumahan Naim tiada bantuan air yang diberikan lah. Maksudnya lori tangki air ke apa? Ada. Masih lagi belum ada? Ada. Oh. Ada. Tapi difahamkan untuk notis gangguan bekalan air yang berlaku dekat rumah Naim, difahamkan mereka telah pun memberikan notis Jadi Naim dah pun bersedia untuk menadah air dan sebagainya. Alhamdulillah. So kita tak ada macam nak kata panic saving ke apa sangat kan. Even though memang kita tahu air ni adalah satu sumber utama juga dalam kehidupan seharian kita. So apa-apa pun kita just make sure kita ada bekalan yang cukup lah untuk kita prepare awal untuk hadapi masalah water retention ni. Okey, Naim, terima kasih banyak kan sudi berkongsi dengan kami sikit pengalaman ni. Tapi nampak Naim berada macam di studio tu, nak menyanyi ke apa pagi ni untuk lagu air ke? Mungkin boleh berkongsi. Ya. Mungkin boleh berkongsi sedikit perkembangan semasa Naim pada ketika ini. Silakan. Perkembangan semasa Naim dah baru settle record lagu baru yang ni akan insyaAllah akan kita terbitkan pada bulan hadapan dan also ni akan datang dengan drama terbaru Lestari pada bulan ni yang bertajuk Lelaki Lingkungan Cinta pada pertengahan Oktober ni. Okey, dah ala-ala macam saya tak nak menyanyi tu. Cantik tu Naim, terima kasih banyak kan sudi bersama dengan kami. Semoga mudahkan segala urusan insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum.
Jadi kita lihat dekat sini bukan sahaja individu yang biasa saja yang terjejas berkelahi ni. Macam contoh artis pun tak terkecuali juga. Tapi saya pujilah Naim Daniel ni kan, dia setengah mungkin golongan setengah lah kan. Segan nak pergi turun nak ambil air, nak beratur dan sebagainya. Ada. Pakai pelitup muka orang tak cam. Orang kenal juga kan. Kenal juga. Macam sekarang boleh kan? Macam kan. Face shield semua tu pun boleh. Tapi betul lah, apapun apabila membabitkan keperluan yang utama. Sebab semalam pun saya berada di sekitar Subang. Kawasan Subang juga antara kawasan yang sangat terjejas dan lebih memeritkan mata adalah apabila kita melihat banyak kedai-kedai makan yang terpaksa ditutup beroperasi. Dan apabila ditanya, semuanya kerana masalah gangguan bekalan air inilah, bukan kerana masalah yang lain lah kan. Dan itu sedikit merencatkanlah sebab kita mungkin memandang apabila berlaku gangguan bekalan air ini hanya membabitkan keperluan asas sahaja. Sebenarnya tidaklah, ekosistemnya sangat besar. Ini keperluan yang sangat utama. Perniagaan, keperluan harian, kehidupan juga mungkin boleh sangat terjejas. Apatah lagi bila kita tahu bahawa sebenarnya punca yang berlaku ini adalah daripada pencemaran yang sebenarnya boleh, sangat-sangat boleh kita elakkan. Lihatlah alasan yang diberikan, cuci, rebat itik, angsa dan sebagainya. Dan ada salah satu lagi puncanya adalah disebabkan kawasan pedestrian di kawasan Nilai 3. Iaitu antara punca-punca yang berlakulah. Tapi itulah dia. Kita ni sebagai penduduk ni, rakyat ni fikir sampai bila? Itu soalan. Sampai bila kan? Itu persoalan yang sebenarnya. Okey, malah di muka surat 8 dan NST juga disebutkan ini. Conduct regular checks on riverside factories, activities dan activities, says Lamtai. The authorities should be vigilant and proactive. Istilah proaktif ni sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita sedap sebut aja. In conducting regular checks on factories and activities along the rivers to prevent future water pollution incidents. Antara petikan yang saya suka sebutkan di sini ialah it is not difficult to identify factories and activities along the rivers upstream, midstream and downstream, and then conduct regular checks on them to ensure compliance with existing rules and regulations. If necessary, relocate the illegal factories and license them. Okey, itu satu. Satu yang menimbulkan kegusaran ialah, kata beliau, please stop saying you are investigating after an incident has happened. Maknanya dah terhantuk bau tegang. Barangkali itu sebab peribahasa itu. Sudah terhantuk tengah dah. Jadi itulah, bila kita kata proaktif itu, sejauh mana proaktif kita ni tentang situasi ni. Sebab kita dah melalui fasa ni. Di muka surat 9 juga sebenarnya, NST ada kongsikan juga antara kes membaikan bekalan air yang terputus ini disebabkan situasi tertentu sejak 2015. Punyalah banyak. Okay? Bermakna, bila yang kita nak proaktifnya? Kan? Adakah ini senarai ini masih lagi belum cukup untuk berikan kita inisiatif untuk menjadi proaktif ataupun bagaimana? Ya, kita faham ada situasi kekangan dan sebagainya. Tapi yalah, macam kelompok yang kata ini bersihkan, mandikan itik, rebat, bersihkan reban dan sebagainya. Itu tahu pun nak bersihkan, tapi yang dikotorkan. Jadi yang dikotorkan itu dan terus memberi kesan kepada satu ekosistem. Betul. Macam saya katakan seperti tadi, ekosistem yang kita nak membersihkan suatu perkara, tapi kita terlupa bahawa satu faktor yang lain juga boleh terkesan dan membabitkan satu kesan yang lebih banyak sekali. Betul. Dan kalau dilakukan pemeriksaan berkala ini, patutnya telah boleh dielakkanlah. Ini mungkin satu jalan penyelesaian yang sangat baik untuk dilakukan sekali lagi pada masa hadapan. Masih lagi belum terlambatlah sebenarnya untuk mendapatkan penyelesaian kepada masalah ini. Okey. Dan kita difahamkan Tan Sri Lamtai di talian sekarang ini untuk mengulas lanjut tentang situasi ini. Hello, selamat pagi. Hello, Tan Sri. Tan Sri. Halo. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Okey, Tan Sri, kami baru saja baca komentar Tan Sri di NST ini, News Straits Times ini. Barangkali nak mengulas lebih lanjut tentang keresahan rakyat tentang situasi seperti ini. Silakan. Ya, isu mengenai pencemaran air yang telah dilaporkan dalam media sejak semalam sehingga sekarang, sehingga hari ini, memang merupakan satu isu yang amat serius. Apa yang merunsingkan kita semua ialah bahawa ini ialah insiden yang kedua dalam tempoh ini sebulan, dan ini tentulah akan menyusahkan ramai pengguna di daerah-daerah yang ini tersebut. Itu jadi yang paling penting sekarang ialah bahawa mengapa masalah ini berulang itu lagi.
yang kita tahu bahawa apabila kejadian berlaku dalam beberapa minggu yang itu lepas, jadi pihak berkuasa pun telah mengambil itu tindakan. Dan soalan saya di sekarang ialah bahawa bagi mereka yang menjadi pencemar, bagaimana masalah ini berulang? Mengapa pencemar ini tidak dikenali itu lebih awal? So saya itu rasa soal ini ada berkaitan soal penguatkuasaan di peringkat daerah, terutamanya oleh pihak berkuasa tempatan. Saya rasa bahawa sekiranya kalau kita nak mengelakkan isu pencemaran ini air, sama ada di Sungai Semenyi ataupun di sungai-sungai lain, yang paling penting ialah kita nak mengenal pasti siapa yang bertanggungjawab, siapa pencemar ini. Dan saya yakin bahawa kalau kita ada penguatkuasaan ini, undang-undang yang itu ketat, kalau kita dapat membuat pemeriksaan mengejutlah di tempat-tempat yang disuspek sebagai kawasan yang bolehlah dicemari, terutamanya air sungai. Jadi tindakan sepatutnya diambil di mana industri-industri yang dianggap sebagai tidak berlesen, yang membuang bahan-bahan toksik dalam sungai dan sebagainya, mereka sepatutnya lah diambil itu tindakan dan masalah ini tidak akan berulang. Baik. Okey. Tan Sri, terima kasih atas komen yang dikongsikan. Ya. Okey, terima kasih Tan Sri Lamtai bersama dengan kita di talian. Tentang situasi inilah kebertanggungjawaban kita, integriti kita dalam menjalankan tugas. Barangkali ada pemeriksaan berkala dilakukan. Ya. Kalau mungkin pun tidak ada, mungkin boleh dilihat kembalilah. Inilah langkah proaktif yang harus dilaksanakan. Ya. Okey, kita doakan operasi membersihkan ini ataupun menjernihkan keadaan ini berjalan dengan pantas, supaya rakan-rakan seperti Naim dan juga jirannya dan juga tempat lain yang lain-lain, betul. Saya ada sikit perkembangan dari Air Selangor yang baru saja memuat naik satu status terkini tahap pencemaran Sungai Semenyih. 10 minit saja tadi mengatakan bahawa di loji rawatan air Sungai Semenyih telah dilakukan persempelan tanah di sana dan mengatakan bahawa dia mencatatkan bacaan 0 ton 3 kali berturut-turut. Bagaimanapun ujian yang dilakukan di LRA Bukit Tampoi masih lagi berada pada tahap 2 ton. Maksudnya masih lagi ada kawasan yang bakal terjejas dan telah pun dilampirkan di kawasan Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat, Sepang dan juga Putrajaya. Ada beberapa kawasan yang masih lagi akan terjejas sehingga pada hari inilah. Jadi masih lagi perlu bersabar dan masih lagi kita perlu menunggu perkembangan terkini dari masa ke semasa. Jadi dari segi pemulihan tu mungkin mengikut fasa-fasa lah kan. Okey, baik, kita nak berhenti pada seketika. Segera nanti banyak lagi pengisian menarik untuk anda semua. Dan seperti mana yang Hanif katakan tadi, mungkin kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan apakah yang dimasukkan dengan konteks rapat dan sebagainya. Segalanya dalam Malaysia hari ini. Sebentar lagi. Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk perkongsian pada 6 Oktober ini dan pastinya tadi kita telah bincangkan banyak sekali perkara berkaitan dengan COVID-19, tentang pencemaran air semasa pencemaran air dan sekarang ini kita ingin teruskan lagi dengan perkongsian di Dadak Akhbar. Okey. Saya mulakan terlebih dahulu di berita harian di muka hadapannya berkaitan dengan saya percaya ini semua di muka hadapan Surat Khabar pada pagi ini adalah dengan meningkatnya kes COVID-19, apatah lagi dengan angka 432 kes baru semalam. Tapi yang menjadi pilihan kita pada pagi ini adalah di halaman ke-6 dan 7 telah pun dipaparkan setelah tadi berkaitan dengan bagaimana sebenarnya punca Sungai Semenyih berbau adalah akibat daripada aktiviti mencuci reban itik dan juga angsa di kawasan Sungai Langat di sini, dan aktiviti pencucian secara besar-besaran kawasan reban itik dan angsa yang disalurkan terus ke Sungai Pajam Negeri Sembilan menjadi punca pencemaran bau air Sungai Terbabit. Menurut Kementerian Alam Sekitar dan Air memaklumkan bahan buangan haram dan sebatian organik itu ditemui dalam belukar di pinggir kawasan industri di Jalan Emas, kawasan perindustrian Nilai Negeri Sembilan, dan ianya menyamai bau yang menjadi punca loji rawatan air Sungai Semenyih menghentikan tugas semalam yang berkongsi beberapa foto di lokasi yang dikenal pasti itu. Kalau boleh kita saksikan juga, ini adalah foto-fotonya dan bagaimana keadaan air sungai yang disyaki menjadi punca pencemaran di Sungai Semenyih dengan sampah-sampah dan juga beberapa bahan kimia yang berada di sana lah. Dan lebih di kawasan di halaman ke-7, 273 kawasan alami gangguan bekalan air, dan menurut Air Selangor telah menggerakkan lebih 90
lori tangki air ke premis kritikal, sekolah serta kawasan perumahan yang terjejas dan 20 tangki statik, 10 stesen pengisian setempat, 9 pusat khidmat setempat dan 13 bilik awam juga disediakan untuk kemudahan pengguna mendapatkan bantuan bekalan air. Juga dipaparkan di surat khabar fizikal ni lah gambar-gambar penduduk sekitar Petaling, Presiden 16 Putrajaya yang mendapatkan bekalan air daripada bantuan yang telah pun disalurkan. Jadi ianya memberikan satu kesan yang sangat besarlah kepada aktiviti harian, apatah lagi sekarang dengan pandemik COVID-19 ni. Kita berdepan pula dengan satu cabaran air di beberapa kawasan telah pun disebutkan tadi. Okey, ini berita harian.